Okey kelas. Okey, hari ni kita sambung kita punya topik baru, chapter 4. Kalau ikutkan topik ni dia punya tajuk adalah conics. Kalau ikutkanlah conics. Kalau kita baca daripada tajuk, kalau tak baca kat dalam, memang kita tak ada idea lah apa tu conics sebenarnya. Okay, so cikgu ada ambil gambar daripada internet ni. Cikgu rasa ni the best picture nak tunjukkan conic lah. So ni adalah conic section. Kalau perasan yang first kali tu, kalau kita potong cone, case ni cone lah sebab tu namanya conic section kan. Kalau kita potong cone ni, kalau dalam kelas ni memang cikgu tunjuk lah, tapi sebab kita di alam maya ni, di atas talian, so cikgu tunjuk melalui gambar je lah. Okay, so kita tengok first yang kita nampak kat sini, bila kita potong kita punya conics ni straight kat atas ni, ujung, kita akan nampak dia punya surface adalah circle. Kalau sengit macam ni pula, kita akan dapat ellipse. Dan kalau kita potong separuh sampailah bawah ni, kita akan dapat parabola. Tapi kalau kita potong menegak macam ni, kita akan dapat hyperbola. So apa yang ada yang dekat conic section ni sebenarnya yang ni lah kita nak belajar. Tapi dalam kita punya syllabus, kita ada conics, kita ada ellipse, kita ada parabola saja. Hyperbola kita dah exclude kan. So yang ni tak ada lah. Tapi untuk conic section yang kita akan belajar adalah circle, ellipse, parabola. So topik 4 basically nak cari benda ni lah. Apa-apa masalah yang berkenaan dengan circle, ellipse dan parabola. Tengok cikgu cakap kat ellipse, kat circle ni circle dia adalah satu topik paling besar dalam banyak-banyak ni, dan boleh tahulah circle ni dia punya masalah macam-macam lah nanti. Macam-macam jenis bentuk. Lepas tu ellipse dengan parabola ni biasa. So dalam tiga-tiga ni yang paling senang adalah parabola. Paling senang parabola, ellipse nombor 2 senang, circle nombor 3 senang juga. So semua senang lah. Tapi paling banyak masalah adalah circle. So kita start dengan conics. Yang pertama iaitu circle. Okay. So untuk pengetahuan, circle ni dia akan ada dua bentuk. Satu namanya standard equation. Lepas tu kita pergi dekat belakang sikit, dia ada general equation. So ada dua bentuk lah. So kita nak tahu apa benda kat dalam tu nanti, kita tengok nota kita ni lah. Okay, so kita go through sikit nota kita ni. Okay, standard equation of circle. Dia cakap a circle is a set of all point in a plane equidistant from the fixed point is called center. A line segment determine the center and any point on the circle is called radius. So kita boleh tahulah ni adalah contoh lukisan circle. So ni center dia ada satu equidistant ataupun namanya radius. Kalau kita pusing ni, kalau pernah belajar kat sekolah dulu, locus. Locus antara dua matra, pernah belajar kan? Pernah cikgu. So kalau kita fixkan satu titik, lepas tu kita boleh gerakkan, dia akan hasilkan circle. So ni circle dua perkara penting untuk circle adalah center, ni keyword lah. Satu lagi radius. Tu adalah dua key point penting untuk laksanakan atau nak dapatkan equation of circle lah. Kalau tanpa center, tanpa radius, so awak tak boleh dapatkan standard equation ataupun general equation sekalipun. So perlukan center dengan radius. So keyword untuk circle adalah center and radius. Okay. So basically, kalau pernah belajar locus, dia adalah bentuk macam ni lah, mencari jarak R. R adalah X1 tolak H. Sorry, kalau biasa kita pakai X1 dengan X2 kan. So ni X tolak H square, Y tolak K square. Punca kuasakan, kita akan dapat R. R which is radius lah. Senang cerita ni adalah jarak punya formula, nak cari jarak antara dua titik. So ni formula dia,
Lepas tu kalau kita squarekan both side, kita akan obtain satu formula bentuknya macam ni. Dan kita namakan bentuk ni adalah standard form ataupun standard equation untuk circle ni x tolak 1, x tolak h square tambah y minus k square equal to r square. Yang mana kita tengok kat sini, r ni adalah radius, tapi dia squarekan radius. Center dia adalah h dengan k. H dekat x coordinate, k dekat y coordinate. So ni center. So sebab tu cikgu cakap tadi, key point dia adalah center dengan radius. So tanpa dua benda ni, kita tak boleh nak buat equation of circle. Okay. Kita pergi example 1, bagi terus faham Dia cakap find the equation of circle. It's circle having its center at 2, 3 and radius of length 3 units. Radius of length 3 units. So sangat jelas lah soalan ni sangat jelas. Soalan dia, center dia adalah 2, 3 dan radius dia adalah 3 unit. So kita terus boleh masuk dalam formula. So x tolak 2 square tambah y tolak 3 square sama dengan 3 square. Ataupun kita simplifykan x tolak 2 square tambah y tolak 3 square sama dengan 9. So ni adalah equation of circle. Sangat mudah. Tapi dengan syarat kita ada center dengan radius. Kalau tak ada dua tu memang tak boleh laksanakan lah. Okay. Kita pergi lagi. Kita tengok lagi example kedua. Boleh follow kelas? Boleh tu. Boleh cikgu. Boleh, senang je kan? Okay. Kita teruskan lagi. Example kita. Example 2. The center of a circle is at 0, 0 and passes through 4.3. 4, 3. Find the equation of circle. Kita baca balik benda ni. Center 0, 0. Passes through 4, 3. Mana radius? Radius tak ada, betul? Sedangkan cikgu cakap kalau nak cari equation of circle perlukan radius. So center kita dah tahu, kita keluarkan. Center adalah 0, 0. Radius tak tahu. Circle ni bentuk dia mudah je, bentuk dia bulat je. Boleh? Andai kata center duduk kat sini, dia cakap passes through 4, 3, dia duduk kat sini 4, 3. Boleh? Ikut bayangan masing-masing lah. Cikgu punya bayangan 4, 3 duduk kat situ lah. Mungkin 4, 3 awak duduk sebelah sini. Bergantunglah Okey, 4, 3. 4, 3 adalah satu point yang mana dia lalu dekat bulatan ni. Boleh? Dan center ke point adalah radius. Boleh? Center ke point adalah radius. So macam mana nak cari radius? Radius sama juga dengan 4 tolak 0. Kenapa 0? Sebab center dia 0. So 4 tolak 0 square. Tambahkan dengan 3 tolak 0 square root. Ni nak cari jarak untuk radius lah. Okey, 4 square dapat 16, 3 square dapat 9, sini dapat 25. So, kita boleh dah masukkan dalam formula kita x tolak h square tambah y tolak k square sama dengan r square. Kat sini, ni adalah 5 kan jawapan dia. Betul, So, 5. R square dapat 25. Okay, so H dia 0, K dia 0. So X square tambah Y square sama dengan 25. Dah siap equation of the circle dia. Okay, jelas? Jelas cikgu. Jelas Okay, nampak lagi kan? Awal-awal kita senang-senang je dulu. Bagi nampak apa tu equation of circle dia. Okay, yang kedua adalah general equation yang mana asalnya bentuknya macam ni. Dia adalah hasil expansion ataupun kita expandkan standard equation. Kalau kita tengok, kita ada x tolak h square tambah y tolak k square sama dengan r square, which is standard form dia. Kita expandkan, kita akan dapat x square tambah y square tolak 2hx tolak 2ky
tambah H square tambah K square tolak R square sama dengan kosong. Lepas di apa? Lepas di expand lah. Lepas tu, kita cuba substitute G dengan negatif H, F dengan negatif K, supaya tak ada negatif kat sini Dia nak jadikan semua positif. So C tu adalah H square tambah K square tolak R square. So jadilah bentuk ni. Boleh? Jadilah bentuk ni. So ni adalah nama dia general form untuk circle. Okay, general form untuk circle x square tambah y square 2gx tambah 2fy tambah c sama dengan kosong. Okay, so kita dah belajar dua perkara. Satu, standard form. Standard form yang atas ni. Ni. General form adalah hasil expansion dia tapi kita ada ubah sikit. Boleh? Ada ubah sikit. So jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Boleh? Okay. So daripada sini kita boleh dapatkan ni kita boleh tengok kat sini nilai R kat sini comparekan nombor 1 dengan nombor 2. Ada nombor 1 nombor 2 kat sini? Tak ada. Okey. Awak ambil benda ni center untuk circle bila pakai general form dia adalah negatif G negatif F. Mana datang sebab kat sini. Center adalah H dan K. Tapi H dekat sini adalah negatif H sama dengan G, negatif K sama dengan F. So kita keluarkan negatif tu, H adalah negatif G, K adalah negatif F. So kita boleh dapat juga center daripada G dengan F kat sini. So kat sinilah boleh rujuk kat sini nanti. Andai kata kita ada, dia minta kita cari center dengan radius daripada sini, kita boleh dapat lah. Dan radius untuk circle menggunakan general form adalah benda ni. R sama dengan G square tambah F square tolak C. Kalau C pula macam mana? C adalah H square. Square plus K square minus R square. Okay, so dia akan dapat G square tambah F square tolak R square. Dia terbalikkan je kan. Square pergi sebelah sana, C pergi sebelah sini. Ni kita dapat daripada sini. So ni dah disusun lah. Jadi dapat bentuk macam ni. Okay, good. Okay, so kita jelaslah. General equation of the circle adalah benda ni. Dengan kita mengambil tahu center adalah negatif G, negatif F. Dan radius adalah G square tambah F square tolak C square root. Okay, dah. Jelas untuk general equation? Jelas. Jelas untuk general equation. So, kena alert nilai G, nilai F, nilai C. Okay, kita tengok example. Okay, soalan dia, find the general equation of a circle having its center. So, kita ambil siap-siap. Kalau ikut kita ada center, kita ada radius, sebenarnya dah cukup untuk kita buat equation of circle dalam bentuk standard form lah. Kalau kita nak buat dalam bentuk general equation, so kita kena adjust sikit lah. Okay, so kita ada center. Center is equal to negative 3, 5. Dan kena ingat, ni adalah H, ni adalah K. So, H is equal to negative G, K is equal to negative F. So, G sama juga dengan 3 kat sini. K sama juga dengan negatif 5. Untuk kes ni lah. Okay. Untuk cari radius pula dah siap. Radius dah ada. So kita pakai formula tadi. R sama dengan G square tambah F square tolak C. Ada punca kuasa kan. Ataupun kita boleh dapat C sama dengan G square tambah F square tolak R square. Tak ada punca Tak ada punca. Jadi padam. Tak ada punca.
Okay, so kita boleh dapatlah nilainya berapa. Sini kita ada G square. G square adalah 9. F square tambahkan dengan 25. Tolakkan dengan 16. Okey, cuba kira tengok C dapat berapa. Okey, 9 tambah 25 tolak 16. 18. Okey, dapat 18. Okey, good. So dapat 18 Okey, kita mulakan dengan X tambah X square tambah Y square tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan 0. So kita masukkan satu-satu X square tambah Y square tambah 2GX. So 2G, G darab 3, X tambah F, F adalah negatif 5. Y tambah C 18 sama dengan 0. So cikgu simplifikan. Kita ada X square tambah Y square tambah 6X tolak 10Y tambah 18 sama dengan 0. Okey, so ni adalah general form ataupun general equation untuk kita punya circle. Okey. Ataupun boleh mulakan dengan penggunaan ni. X tambah 3 square tambah Y tolak 5 square sama dengan 16 ataupun 4 square. So expand benda ni, expand, kita akan dapat general solution juga. Tapi lambat lah, banyak kerja lagi kan. Sedangkan kita terus boleh buat ni. So mula-mula mungkin nampak slow lah dalam kerja kita, tapi insyaAllah kalau by the time kita dah banyak buat latihan, kita akan nampak lah. Caranya sebenarnya mudah je. Okay, kita tengok example 4 pula. Okay, kita tengok example 4 Dia cakap find the general equation of a circle that has a center negatif 5, negatif 9 dan radius dia adalah 3 unit. So perkara yang lebih kurang sama lah. Perkara yang lebih kurang sama. So G kita adalah 5 dan F kita adalah 9. C kita sama juga dengan 5 square tambah 9 square lagi tolakkan dengan 2/3 yang di-squarekan. Ni formula So kita ada C 25 tambah 81. So sini dapat 12. Okay, tolong kira sekejap. Kita tengok apa jadi nilainya. 94. Berapa? 94. Yes, 94. Okay, so 94. kita ada X square tambah Y square tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan 0. Kita ada X square tambah Y square. 2 darab 5, 10. 2 darab 9, 18. So tambah 10X tambah 18Y tambah 94 sama dengan 0. Ataupun sama macam cikgu cakap tadi lah, expandkan dia. Boleh expandkan dia. Kalau ikutkan kat sini kita ada X tambah 9. Sorry, X tambah 5 square. Y tambah 9 square sama dengan 12. So expand yang ni kita akan dapat perkara yang sama bila kita expand So expand. Untuk case ni tak ada restriction lah. Nak cari cara mana nak cari, tapi kita baru belajar G dengan F G dengan F, so kita boleh pakai yang ni. Okay, boleh kita proceed kelas? Boleh cikgu. Okay, so kita proceed, kita tengok untuk jenis yang ke. Boleh. Okay, so kita tengok circle passes through 3 points. So situation dia macam ni. Ada satu circle
ada satu titik A, B, C. Sekejap, macam ada yang mesej ke? Tak ada, ke ada yang angkat tangan? Ni mana tadi? Okay, ni situation dia. Circle passes through 3 given point. So situation dia macam ni lah. Maksudnya ada 3 titik dia lalu dekat sini. Okay, kita baca sikit. Dia cakap if we given the coordinates of 3 points on the circumference of a circle, we can substitute all the values of x and y into the general equation of a circle and obtain 3 equations which can solve simultaneously to find the constant g, f, c. Okay kelas. So kat sini bila nampak daripada ayat dia tu, dia minta kita pakai general solution ataupun general equation of the circle bila diberi 3 titik. Untuk apa? Untuk dapatkan constant G, F, C. Okay, so dia cakap find the general solution ataupun general equation of circle passes through the point 0, 1, 4, 3 and 1, -1. Okay, so kita cuba masukkanlah. Ingat general equation. So X square tambah Y square tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan 0. So kena dapatkan 3 persamaan ataupun 3 equation, barulah kita boleh selesaikan. Okay, kita tengok equation yang pertama. Apa jadi? When X equal 0, 1. 0, 1 At 0, 1 kita ada 0, 1, sini 0. Kita akan dapat 2F sebab 1. C tambah C sama dengan 0. Ni first equation Okay, bila kita pakai 4, 3, 4, sini 4, so dapat 16. 3 square dapat 9. So sini dapat 8Y, 8G. Ini akan dapat 6F. Lepas tu tambahkan dengan C sama dengan 0. Ni adalah second equation. Kalau kita pakai second equation ni, kita munikan, kita cantikkan dia. Kita dapat 25 tambah 8G tambah 6F tambah C sama dengan 0. So ni yang kedua lah bukan yang atas ni Okay, untuk 1 dan -1 pula, kita tengok kalau masuk 1 dapat 1, masuk 1 dapat 1, masuk ni dapat 2G, masuk kat sini dapat tolak 2F. Sebab negatif kan, tolak 2F tambah C sama dengan 0. Ataupun munikan dia 2 tambah 2G tolak 2F tambah C sama dengan 0. Ni adalah persamaan ketiga. Okey, so kita kena selesaikan kesemua persamaan ni. Boleh selesaikan semua persamaan ni untuk dapatkan nilai F, G dengan C. So ada 3 kat situ Okey. So banyak cara lah kita nak buat. Kadang-kadang kita pakai cara ni. Tengok cikgu akan pakai 2 dengan 3 dulu. 2 dengan 3 cikgu tolakkan. 3 tolak dengan 2. Okey, kita tengok 3 tolak dengan 2 apa jadi? 3 dulu. 3, 2 tambah 2G tolak 2F tambah C sama dengan 0. Kita ada 25 tambah 8G tambah 6F tambah C sama dengan 0. So kita tengok sini bila ditolakkan, sini akan dapat negatif 23. Boleh, negatif 23. Sini dapat negatif 6G. Sini akan dapat tolak 8F. Sini dapat 0. Boleh, tapi masih tak menyelesaikan apa-apa lagi. Sekejap cikgu tengok sekejap.
Ataupun, sekejap cikgu nampak sebab kat atas ni ada F je. Ataupun cikgu buat macam ni. Cikgu padam sekejap. Ni the best cara lah kot. Sekejap Okay, perasan tak? Kat sini ada F kan? Betul, kat sini ada F. Betul cikgu. Okay. So kita cuba hapuskan F ni dulu. Ataupun hapuskan G ni dulu supaya kita boleh dapat F dan kita boleh comparekan dengan kat atas ni. Okay, kita multiply equation 3 dengan 4, lepas tu tolakkan dengan 2. Okay, cikgu buat macam ni 4 darab yang ketiga. Lepas tu tolakkan dengan nombor 2. Okay, 4 darab 3 tolak 2. So 4 darab 3. So 4 sini jadi 8 tambah 8G tolak 8F tambah 2C sama dengan kosong. Tolak dengan 2 nombor 2. So 25 tambah 8G tambah 6F tambah C sama dengan kosong. Okay, sebelum tolakkan dulu. 8 tolak 25 dapat berapa? -17, betul? Betul. Okay, sini habis. Tinggal kosong. Lepas tu tolak 8, tolak 6. Negatif 14F. 2C tolak C dapat C. Sama dengan kosong. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okay, Boleh. so yang ni kita jadikan equation keempat. Boleh? Equation keempat. 4 ni kita akan cuba tolakkan dengan nombor 1, ya? Yang equation 3 tu darab dengan 4 tu dapat 4C kan? Oh, betul. 4C, sorry. 4C. So ni jadi 3C lah. Okay, thank you. Okay, so kita teruskan negatif 17, negatif 14F plus 3C. Okay, kita cuba nak kaitkan ni dengan nombor 1. Okay, so nombor 1 kita ada C je, kita nak hapuskan C. Okay, nombor 1, 3 darab nombor 1. Boleh? Kita balik. Balik. Ni adalah 3 darab nombor 1 Lepas tu kita tolakkan dengan nombor 4. Okey. 3 darab nombor 1 dapat, sini dapat 3. Lepas tu tambahkan dengan 2F. 2F darab 3 dapat 6F. Lepas tu tambahkan dengan 3C. Sama dengan kosong. Lepas tu kita tolak dengan nombor 4. So tolak 17. Tolak 14F. Tambah 3C sama dengan kosong. Okey. So kita tengoklah kat sini. Tolak 3 tolak 17 akan dapat 20. 6 tolak 14 dapat 20 juga. 20 F. Lepas tu 3C tolak 3C akan dapat kosong. So cikgu samakan dengan kosong lah kat sini. So cikgu ada 20 tambah 20 F sama dengan kosong. Which is F. F akan dapat negatif 1. Negatif 1. Okay. So kita dapat dah F negatif 1. F negatif 1 ni kita akan substitute masuk dalam ni. Okay. So bila F dah dapat negatif 1. Masuk negatif 1. So 1 plus ataupun 1 minus negatif 2 dapat negatif 1. So C akan dapat 1. Boleh? Okey, cikgu sambung kat bawah. Cikgu sambung
sambung kat bawah. Alright. So kita sambung kat bawah. Kita dah ada bolehlah pilih mana-mana equation yang awak rasa suka ataupun awak rasa senang. Cikgu nampak yang ketiga ni senang. So kita masukkan 2 tambah lagi apa tu? 2G. 2G tak tahu lagi kan? 2G. Lepas tu tolakkan dengan 2F. So 2F dah tahu. 2 darab negatif 1 tambah C tambah 1 tambah 1 sama dengan kosong. Okay, so kita tengok apa nilai G. Sini jadi 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5. So 2G adalah negatif 5. G adalah negatif 5 per 2. Okay, dah selesai. Kita dah dapat C, kita dah dapat F, kita dah dapat G. Kita cuba masukkan dalam kita punya X. X square tambah Y square tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan kosong. Okay, so kita sambung So kita ada X square tambah Y square 2GX. Boleh? 2GX. So masukkan, dia akan sini akan dapat negatif 5X. Boleh? Boleh. So sini G sama dengan negatif 5 per 2. C sama dengan 1. F sama dengan negatif 1. Okay, cuba kita masukkan. So di sini akan dapat negatif 2Y. Sini akan jadi tambah 1 sama dengan kosong. So inilah kita dapat. Okay kelas. Walaupun panjang sikit, cikgu nak tanya. Boleh, agak-agak boleh dapat tak kalau andai katalah soalan keluar, dia cakap bagi 3 point, dia minta kita buat equation of circle. Agak-agak boleh buat tak? Boleh. Boleh cikgu. Boleh kan? Lepas tu awak betul sebab kalkulator awak boleh selesaikan 3 equation untuk dapatkan 3 unknown. Siapa pernah explore? Siapa pernah explore? Dia ada 3 equation, lepas tu nak dapatkan 3 unknown. Ada pernah explore tak? Benar cikgu. Benar. Okay, so nanti boleh tengoklah sebenarnya sangat membantu lah. Ni adalah salah satu contoh yang mana kita boleh refer lah nanti. Okay, so ni bentuk kes yang pertama. Yang pelik sikit lah. Yang pertama, dia dah bagi radius dengan apa? Kita tengok sekejap. Kita up sikit. Sekejap. Mau tengok Yang pertama, yang paling mudah lah. Yang paling basic. Dia bagi center, dia bagi radius. So senang lah. Sangat senang. Yang kedua, dia bagi satu center tapi point passes through. Dia bagi center, dia bagi point passes through. So cara dia kena cari jarak lah. Lepas tu yang ketiga masih lagi bentuk yang sama, diberi center, diberi radius. Example keempat pun dia bagi center, dia bagi radius. Example kelima, dia bagi 3 titik dekat circumference. Okay, so awak nampak dah situation untuk soalan circle ni dia dah mula macam-macam dah. Boleh? Dia mula macam-macam dah. So ada dia bagi radius, dia bagi center, ada dia bagi satu titik tapi dia bagi satu center. Dan yang terbaru dia bagi 3 titik dekat circumference tanpa beri center, tanpa bagi radius. Okay, so ni jalan kerja dia lah. Okay, kita tengok situation seterusnya pula. Okay, the equation of circle passes through 2 points with the equation of the diameter given. Boleh? The equation of circle passes through 2 points with the equation of the diameter given. Okay, so kita tengok situation dia macam ni. Dia cakap find the equation of circle passes through the points 1, 1. So andai katalah cikgu ada circle. Boleh? 1, 1 cikgu duduk sini. 1, 1. Lepas tu cikgu ada 3, 2. Mungkin kat atas ni. 3, 2. 3, 2. Lepas tu ada satu line lagi yang namanya adalah diameter line. Andai kata diameter line cikgu macam ni lah.
Okay, lebih kurang macam ni lah ayat dia. So, dia tak bagi tahu apa ni, satu-satu tu adalah apa, jarak radius ke satu-satu ni adalah sama serenjang dengan 3/2 ni, dia tak bagi tahu Okey, hanya dia bagi tahu syarat dia bagi tahu center dia punya apa, dia punya circle 3/2 dia lalu, satu dia lalu, lepas tu ada satu lagi diameter with the diameter of y minus 3x plus 7. Okay, so kita tengok. Kat sini cikgu pakai general equation So, x square tambah 2gx, x square tambah y square, x square tambah y square tambah 2gx tambah 2fy tambah c sama dengan kosong. Yang mana situation sekarang ni, apa-apa key point yang kita cuba cari tu sebenarnya tak ada pun. Kita perlukan center, kita perlukan radius. Boleh? Center dengan radius. Tapi dalam ni pun tak bagi mention apa tu G, apa tu F, apa tu C. Pun tak tahu. Boleh? So kosong lah senang cerita. So kita cuba mencari G, F, C tu lah melalui general equation ni. Okay. Oleh sebab dia cakap dia melalui satu-satu, dia melalui tiga-tiga. So nilai satu-satu dan tiga-tiga tu boleh dimasukkan dalam general equation ni. Sebenarnya guna standard form pun boleh, tak ada masalah. Tapi jalan kerja dia akan jadi panjang sikit lah. Okay. So kita tengok kalau kita masukkan satu. Cuba kita masukkan satu-satu. So satu-satu sini jadi satu. Tambah satu ni add 1, 1. Satu tambah satu lagi kita ada 2x ataupun 2g sini. Kita ada 2g. Tambahkan 2f. Tambahkan c sama dengan kosong. Ataupun simplify sikit. 2 tambah 2g. Tambah 2f. Tambah c sama dengan kosong. Ni satu Ni satu benda. Lepas tu yang kedua add 3, 2. So 3, 2 kita cuba masukkan. 3 square dapat 9. Y square dapat 4. Tambahkan dengan 6G. Tambahkan dengan 4F. Tambahkan dengan C sama dengan kosong. Ataupun 6G tambah 4F tambah C sama dengan kosong. Cikgu tertinggal sini 13. Okay, dah. Tu equation kedua. Kotakkan Kotakkan ni adalah equation kedua kita. Okay. Lagi satu, dia cakap ada dimension kat atas ni, diameter with the diameter line. So y minus 3x plus 7 ni adalah diameter line. Dan awak kena ingat diameter line always passes through the center. Boleh? So kot mana-mana pun dia akan lalu center. So kalau diameter line kot celah sini pun dia akan lalu center. So dia akan lalu center lah. Case kita kat sini center kita adalah negatif G, negatif F. Boleh? Negatif G, negatif F. Okay. So cikgu cuba masukkan. Kita ada Y sama dengan berapa? Sekejap. Soalan dia Y tolak 3X. So Y tolak 3X tambahkan dengan 7 samakan dengan 0. Okay. Y semua. So kat sini bila masukkan negatif G dengan negatif F, negatif G dengan negatif F, kita akan dapat negatif F tambah 3G tambah 7 sama dengan 0. So yang ni adalah third equation kita. Boleh? So tugas kita adalah solve kotak yang pertama tu ataupun yang pertama, nombor 2, nombor 3 simultaneous
Boleh? Selesaikan simultaneously. Okay, yang ni cikgu short form kan lah Nanti awak cuba check lah. Kita ada G sama dengan -3/2. F sama dengan 5/2. C sama dengan -4. Okay, so andai kata kita dah selesai lah kita pun dapatkan X square tambah Y square tolak 3X tambah 5Y. 5Y tak ada per tolakkan dengan 4 sama dengan 0. So dah dapat. Boleh ni situation yang keberapa dah tadi? 3 ke 4 dah. Yang mana equation of the circle passes through 2 points. 2 points dengan ada satu diameter given. So macam ni lah cara dia. Masukkan nilai juga dekat radius ataupun diameter of line of diameter tu, dapatkan masuk, lepas tu simultaneous equation, dapatlah bentuk ni. Okey kelas. Setakat ni boleh follow tak? Boleh. Boleh kan? Okey. So dia punya contoh tu macam-macam lah. Okey. Kita tengok example 2 pula. Sekejap Okay, example 2 pula kita tengok. Okay, example 2 dia cakap find the general equation of a circle having a diameter, having AB is a diameter, where A is the point 18, B is a point 3, 14. Kita bagi satu Ni satu circle. Circle cikgu saya ingat sikit. Ni adalah A, ni adalah B dan B adalah diameter. Sini berapa? 18. Sini adalah 3, 14. Rasa soalan ni tak terlalu susah lah, tak terlalu pening. Okay, key point dia perlukan radius, perlukan center. Boleh? Perlukan radius R, perlukan center X and Y. Ataupun case ni mungkin kita boleh pakai, dia nak general solution, general equation. So general equation kita perlukan negatif G, negatif F. Boleh? Center dia. Yang ni okay. So kita tulis sekejap. X square tambah Y square tambah 2GX tambah 2FY tambah C sama dengan 0. Okay. Keperluan dia masih lagi sama. Perlukan center, perlukan radius. Tapi cikgu rasa daripada sini kita boleh dapat center, dapat radius dia. Okay. Center. Center adalah midpoint. Betul tak? Center adalah midpoint. So midpoint 1 tambah 3 bahagi 2, 14 tambah 8 bahagi 2. Ni midpoint Ni midpoint. Okay. So boleh carilah. 3 tambah 1 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. Lepas tu 8 tambah 14 dapat 22. 22 bahagi 2 dapat 11. So sini adalah 2 dan 11. In other words, G sama dengan negatif 2. F sama dengan negatif 11. Okey, dah dapat dah. Okey. Untuk cari radius pula, untuk cari radius pula, kita boleh dah cari. So radius senang lah sebab dah dapat center kan. Radius adalah, ataupun kat sini kita boleh cari R square terus. Tak perlu cari R kan. Kita cari R square terus. So R square is equal to 2 minus 1 square plus 11 minus 2 square. Okay. 2 minus 1 dapat 1. Dapat 1 kat sini. 11 minus 2 dapat 9. So dapat 9. Dapat 9 square kat sini. So 9 square dapat 11 minus 2, 9. Okay. Sorry, 11 minus 8 lah.
11 minus 8. So 11 minus 8 dapat 3. So kat sini 1 plus 3 square dapat 10. So R square is equal to 10. So kita masih belum ada C. So C kita sama juga dengan G square tambah F square tolakkan dengan R square. So G square 4, F square. F square berapa? 11. 121 betul 11 kuasa 2. Betul. Okay, 121 tolakkan dengan 10. Okay, dia tengok berapa jawapan kita. Sini 125 tolak 10 jadi 115. Okay. Kita cuba masukkan balik. So x square tambah y square 2gx. So 2gx dapat 24x. 2fy, so negatif 22y. C adalah 115 sama dengan 0. So ni adalah general solution untuk, atau bukan general equation, general solution je. So general equation untuk circle yang mana case-nya diberi A dengan B adalah diameter, dengan point A adalah 18, B 3, 14. Okey kelas, setakat ni boleh follow. Boleh cikgu? Boleh. Boleh, okey. So untuk hari ni kita stop sampai sini dulu. Nanti kita sambung balik untuk 4.1. Okey. So cikgu stop recording dulu.